Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang berada di Masjid Khubaib bin Adi. Tidak berapa jauh daripada Masjid Tanaim ataupun Masjid Sayyidatina Aisyah. Di sini ada satu peristiwa yang menyayat hati yang berlaku kepada sahabat Rasulullah SAW, Khubaib bin Adi ini. Kawasan ini merupakan termasuk dalam kawasan Tanaim, di mana ianya menyimpan satu kisah sedih seorang sahabat Nabi yang bernama Khubaib bin Adi yang mati dalam mempertahankan agama Islam. Pada tahun ketiga Hijrah, beberapa utusan dari kabilah Udal dan Qarah datang menemui Rasulullah SAW. Mereka telah mendengar tentang Islam dan meminta Rasulullah mengirim utusan untuk mengajarkan Islam kepada mereka. Rasulullah telah mengutus 10 orang sahabat untuk memenuhi permintaan tersebut. Hashim bin Sabit dilantik sebagai ketua mereka. Namun di suatu tempat di mana Usfan dan Makkah, iaitu di antara Usfan dan Makkah, kelompok kecil ini telah diintai oleh sekitar 100 orang pemanah dari Bani Lihyan. Bila mengetahui hal tersebut, Hashim segera memerintahkan teman-temannya agar segera berlindung di sebuah bukit kecil di sekitar daerah tersebut. Hashim dan rakan-rakannya berhasil mengelak pasukan pemanah musyrik tersebut. Namun Allah Subhanahu wa taala berkehendak sebaliknya. Biji-biji kurma yang mereka bawa sebagai bekal dari Madinah tercicir sepanjang jalan, sehingga memberi petunjuk kepada kedudukan rombongan Hashim. Akhirnya ke-10 sahabat itu pun dikepung. Rombongan musyrik menyerang dan berjaya membunuh Hashim dan 6 sahabat lain, hingga tinggallah Khubaib bin Adi, Zaid bin Dadshinah dan seorang lagi sahabat yang tidak diketahui namanya. Orang-orang musyrik itu kemudian menangkap dan mengikat ketiga-tiga mereka. Sahabat yang tidak diketahui namanya itu telah memberontak sambil berteriak, "Ini adalah pengkhianatan pertama." Tetapi akhirnya ianya telah dibunuh. Khubaib dan Zaid dibawa ke Makkah dan dijual sebagai hamba. Sementara itu Bani Haris yang selama ini menyimpan dendam terhadap Khubaib mendengar berita tertangkapnya Khubaib. Mereka memang berdendam kepada Khubaib kerana dia telah membunuh Haris bin Amir, seorang pembesar Makkah pada peperangan Badar. Maka Khubaib yang dijadikan hamba telah dibeli oleh mereka. Setiap hari sahabat Ansar yang terkenal dengan sifat bersih, pemaaf, teguh keimanan dan taat beribadat ini menerima seksaan dari Bani Haris. Sehingga suatu hari seorang puteri keluarga Bani Haris berteriak terkejut, memberitakan bahawa hamba yang merupakan tawanan mereka sedang berehat dan memakan buah anggur. Padahal buah tersebut sedang di luar musim. Dan Khubaib pula diikat tangannya dengan rantai besi. Itu adalah rezeki dari Allah yang diberi kepada Khubaib, seperti mana rezeki buah-buahan pernah diberikan kepada Sayyidatina Maryam, ibu kepada Nabi Isa alaihissalam. Keluarga Al-Haris juga menakut-nakutkan Khubaib dengan berita bahawa saudara sekaligus sahabatnya, iaitu Zaid, juga dibeli keluarga Makkah lainnya telah dibunuh dengan cara ditusuk tombak dari lubang dubur hingga tembus ke dadanya. Namun berita kekejaman ini ternyata tidak berjaya membuat hati Khubaib ketakutan, apalagi berpaling dari keimanan. Sebaliknya,
Hal ini telah membuat dirinya lebih pasrah kepada Allah. Akhirnya keluarga Al-Haris putus asa. Mereka memutuskan untuk segera membunuh tawanan. Lalu mereka membawanya ke Tanaim. Sebelum pembunuhan dijalankan, Qubaid memohon agar dibenarkan untuknya bersolat terlebih dahulu. Maka Qubaid mendirikan solat sunat 2 rakaat. Qubaid adalah Muslim pertama yang melakukan solat sunat ketika akan menghadapi kematian. Qubaid disalib pada sebuah tiang. Tanpa sedikit pun rasa belas kasihan, pasukan pemanah menghujani beliau dengan anak panah. Dalam keadaan demikian, seorang pemuka Quraisy menghampiri Qubaid dan berkata, "Sukakah engkau jika Muhammad menggantikanmu sementara engkau sihat dan bersenang lenang bersama keluargamu?" Maka jawab Qubaid, "Demi Allah, tidak sudi aku bersama anak isteriku menikmati kesenangan dunia sementara Rasulullah terkena musibah walaupun oleh sepotong duri. Demi Allah, belum pernah aku melihat manusia lain seperti hal sahabat Muhammad terhadap Muhammad," kata Abu Sufyan pada suatu hari mengenai para sahabat Rasulullah. Seterusnya, Qubaid memohon kepada Allah SWT supaya memelihara jasadnya kemudian. Lalu Allah datangkan lebah mengemuruni jasad Qubaid, dan sehingga kafir Quraisy musyrik tidak dapat menghampiri jasad Qubaid dan mengapa-ngapakannya. Sekian, begitulah kisah Qubaid bin Adi yang menyedihkan, yang menjadi pengajaran kepada kita semua betapa mempertahankan keimanan adalah perkara yang besar. Beliau telah syahid, dan di sinilah tempatnya dikatakan bahawa beliau telah disalib. Sekian, terima kasih.